Hai, Assalamualaikum guys. Bersama aku lagi Faizanal. So dalam video kali ini aku nak kongsikan mengenai iPhone SE generasi ketiga yang dilaporkan mungkin akan dilancarkan pada tahun ni sekitar bulan April ataupun bulan Mei. So kalau kita nak imbas balik kenapa iPhone SE ni perlu wujud dekat pasaran, kenapa Apple tak fokus je dekat model-model top tier dia lain kan. So kalau nak tengok balik, iPhone SE ni mula diperkenalkan pada tahun 2016 dan iPhone SE masa tu adalah versi iPhone 6s dengan prestasi yang sama, cuma form factor yang lebih kecil, yang lebih compact. Sebab masa tu the idea of iPhone SE adalah Apple nak kembalikan form factor iPhone yang compact untuk mudah dipegang, mudah dihandle dan juga dia lebih murah harga dia berbanding dengan iPhone 6s. So that's why Apple perkenalkan iPhone SE pada tahun 2016. Move forward pada tahun 2020, Apple perkenalkan iPhone SE generasi kedua dan masa tu memang tak ada perubahan nama. Apple masih kekalkan nama iPhone SE, cuma dia lebih kepada specifically iPhone SE 2020 lah. Dan masa tu form factor dia berbeza macam iPhone SE yang pertama lah, sebab ialah iPhone SE pertama tu menggunakan form factor iPhone 4S, tapi iPhone SE 2020 menggunakan form factor iPhone 8. So basically dia sama je macam iPhone 8, cuma dia menggunakan prestasi yang lebih bagus, which is sama macam iPhone yang sebelumnya, iaitu iPhone 11. Move forward pada tahun 2022 ni pula, ada leaks yang mengatakan bahawa Apple dah standby dah untuk melancarkan iPhone SE generasi yang ketiga. Tapi ada rumours mengatakan bahawa nama untuk iPhone SE generasi ketiga ni bukannya iPhone SE, tapi dia akan tambah plus, tambah belakang tu. iPhone SE generasi ketiga mungkin akan digelar sebagai iPhone SE Plus, dan benda ni mungkin boleh jadi sebab sebelum ni memang Apple menggunakan nama Plus untuk model-model iPhone diorang macam iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus, 8 Plus kan. Setakat hari ni tak banyak maklumat terperinci mengenai iPhone SE generasi ketiga ni dari segi spesifikasi penuh dia lah. Cuma ada beberapa maklumat yang aku rasa menarik untuk aku nak kongsikan dengan korang semua. Yang pertama sekali adalah dari segi rekaan dia. So ada rumours mengatakan bahawa rekaan untuk iPhone SE terbaru ni mungkin akan menggunakan rekaan yang sama je macam iPhone SE tahun 2020, iaitu form factor macam iPhone 8, dan size dia pun akan sama, panel screen IPS LCD 4.7 inci, masih ada home button apa semua. So aku rasa perkara ni mungkin boleh jadi. Dan juga ada satu lagi versi mengatakan bahawa dia akan menggunakan form factor macam iPhone XR, iaitu menggunakan panel jenis IPS LCD juga, cuma dia punya rekaan screen tu adalah notch macam iPhone yang terbaru ni lah. So ada dua versi design, sama ada design ni sama macam iPhone SE 2020 ataupun design ni akan sama macam iPhone XR yang dilancarkan pada tahun 2018. Tapi aku berpendapat bahawa dia mungkin akan sama macam iPhone XR, ada notch, satu kamera dan juga akan menggunakan form factor yang sama dengan rekaan skrin yang lebih besar sikit. Sebab aku tak rasa Apple akan perkenalkan iPhone SE dengan rekaan skrin yang sekecil itu, sebab sekarang ni pun kita dah ada iPhone 13 mini dengan pilihan skrin yang lebih kecil. So aku rasa Apple mungkin akan perkenalkan iPhone SE generasi ketiga dengan saiz skrin lebih besar dan lebih kurang macam iPhone 13 ataupun mungkin akan kecil sikit daripada iPhone 13. So dia akan ada pilihan skrin yang lebih okey lah. Kalau nak imbas balik iPhone SE generasi pertama dan juga generasi kedua, memang Apple akan menggunakan chip yang berkuasa tapi dilancarkan pada tahun sebelumnya. So kalau kita tengok balik pada tahun ni, mungkin iPhone SE generasi ketiga ni akan menggunakan chip A15 Bionic yang dilancarkan pada tahun lepas yang ada rangkaian 5G. So that's the idea of iPhone SE sebenarnya, iaitu dia akan menggunakan chip yang berkuasa, teknologi yang tidak terlalu terkini sangat tapi still ada macam rangkaian 5G, tapi spesifikasi dan juga form factor iPhone yang lama dengan harga yang lebih murah. So pendapat aku itulah antara tujuan utama kenapa iPhone SE ni wujud, iaitu dia memberi pilihan kepada user iPhone lama macam iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 Plus untuk upgrade kepada iPhone lebih baru tapi dengan harga yang lebih affordable dan juga masih dapat prestasi yang masih bagus, sokongan iOS yang lebih lama dan juga rangkaian 5G, dan mungkin juga akan dapat teknologi yang lebih baru sedikit berbanding dengan iPhone lama yang diorang gunakan tu. So that's the purpose lah yang aku rasa mungkin dia akan menjadi pilihan affordable untuk pengguna iPhone lama macam tu. Tapi untuk pengguna iPhone 12, iPhone 13, aku rasa iPhone SE yang akan dilancarkan kelak mungkin bukan pilihan yang terbaik untuk diorang, sebab iPhone tu lebih bagus aku rasa. In terms of prestasi pun iPhone 12, iPhone 13 pun masih bagus lagi untuk nak digunakan at least dalam masa 2 ke 3 tahun mendatang lagi. So kita just tunggu dan lihat saja sama ada Apple betul akan melancarkan iPhone SE generasi ketiga dalam bulan April ataupun bulan Mei tahun ni ataupun tidak. Tapi apa yang pasti pada bulan September tahun ni Apple akan melancarkan iPhone 14 series yang terbaru. Dan kalau korang nak tahu leaks ataupun rumours mengenai iPhone 14 series, korang boleh check out video aku sebelum ni tentang iPhone 14 series, okay? So guys, aku rasa itu saja antara perkongsian yang aku dapat kongsikan mengenai iPhone SE generasi ketiga yang mungkin akan dilancarkan tak lama lagi. Korang boleh kongsikan pendapat korang di komen-komen, dan macam biasa like, komen dan share video ni, subscribe channel aku, dan insyaAllah bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum, bye.